Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Okey. Kali ni saya nak sambung konten yang saya buat yang minggu lalu lah. Iaitu saya buat episod yang terakhir untuk liku-liku perjalanan menjadi seorang ulama dan siapa yang baru masuk dalam YouTube saya ni ataupun channel YouTube saya ni ataupun video yang saya buat ni, dia sebenarnya video ni bersiri ataupun berepisod, iaitu anda kena tengok dari episod pertama sehinggalah episod sekarang, mungkin episod yang 11. Saya cuba untuk menutupkan episod ni. Okey. Siapa yang belum subscribe, komen and share, minta tekan butang merah ni kan, merah di bawah ni, mudah ya. Okey, saya akan terus menceritakan kisah yang mana pada episod yang 10 tu saya cerita tak habis perjalanan saya untuk ke negeri Yaman, iaitu untuk menuntut ilmu. Iaitu pada ketika kini saya sambung cerita straight to the point. Okey. Pada saya tak pakai skrip sekali ni, sebabnya selalunya saya akan tulis skrip dulu. Skrip yang saya akan ingat tu, kali ni saya terus on the spot. Okey. Ya. Okey, pertamanya masa saya di yang saya nak ambil duit di bank tu kan, tiba-tiba ada duit tu ada 2,000. Tiba-tiba saya nak jolok duit ATM tu, tiba-tiba ada duit 2,000. Jadi 2,000 tu saya terus pergi ke RHB Bank sebab saya suka pakai bank Islam. Jadi saya terus ke RHB Bank untuk nak beli tiket flight daripada Ustaz Rafiq tu kan. Okey, terus saya beli tiket flight di situ. Saya bank in, dia guna RHB Bank. Tiba-tiba dia cakap dia tengah beratur. Kalau saya lewat sikit saya tak dapat beli tiket penerbangan. Waktu ketika tu saya berusia 28 tahun. Okey, dah mungkin berapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu lah kisah ni. Okey, 8 tahun 9 tahun yang lalu. Okey, lepas tu Alhamdulillah, takdir Allah menyebelahi belah saya. Dia selepas tu dia tengah beratur, dia lewat sikit dia beratur aja. Lepas tu Alhamdulillah dia bayar tiket kapal terbang. Saya tak tahu macam mana proses dia. Yang pastinya saya ada tiket kapal terbang. Lepas tu yang menjadi kelakarnya ataupun lawaknya tu kan, saya tak ada apa-apa. Macam saya tak ada bank antarabangsa. Saya tak ada tempat bank tu tak aktif untuk antarabangsa lagi. Untuk jolok tu ATM bank tu untuk antarabangsa tak ada. Waktu tu negara Yaman ni tak perang lagi, jadi banyak guna bank ni. 2 tahun setengah lepas tu ataupun 3 tahun tu lepas tu perang, jadi banyak tak guna bank. Dia guna untuk hantaran dolar. Hantar dolar ke sini, orang-orang yang berada di Yaman tahu lah, hantar dolar untung ataupun Arab Saudi, duit Arab Saudi. Dan di sini dia akan beli ejen-ejen di sini dolar. Lepas tu kita beli dolar dan kita sorof ataupun penukaran duit kat sini, kita tukar dengan money changer, dapatlah duit Yaman di sini. Cara macam tu. Dulunya pakai ATM bank ni masa saya duduk 2012 dulu. Okey, tak apalah. Jadi benda-benda tu saya tak buat lagi. Saya tak ada duit langsung benda-benda ni. Saya hanya ada tiket kapal terbang untuk pergi dan saya disahkan memang saya akan pergi ke Yaman. Tu Alhamdulillah, keberkat doa dari semua guru saya yang berada di Malaysia waktu tu. Okey, dan atas keberkatan tuan guru saya di Johor, dia cakap pergi je, dengan apa jalan sekalipun pergi ke Yaman, tempat dia dah ajar dah ilmu. Okey, memang sulit lah perjalanan saya nak ke Yaman ni. Daripada tak tahu ada kalau kawan-kawan lain yang dengar cerita ni, mungkin dia orang pun saya tak tahu kisah perjalanan dia orang ke sini macam mana. Tapi dari sudut peribadi saya sendiri memang sulit, memang susah betul nak datang ke Yaman ni. Okey, last kali saya pun dah Alhamdulillah. Jadi macam mana jalan saya nak dapatkan duit, sedangkan saya bukan yang orang kaya.
Saya dulu kisah saya sebelum tu, saya tawakal dia hidup di pondok ni. Saya tak ada apa-apa nak makan, saya tak ada apa-apa. Dan saya serah diri kat Tuhan je. Kalau ada rezeki Tuhan bagi, itu je saya makan. Saya okey. Lepas tu macam mana saya nak pergi ke Yaman pada ketika tu kan? Okey. Saya saya banyak doa kat Tuhan waktu tu dari pengajaran untuk siapa yang tengok video ni. Jadi apa kesulitan yang kita ada, kita cuba doa kat Tuhan, insya-Allah benda Tuhan ni semua yang Dia yang buat dan semua Dia yang izinkan benda tu datang kepada kita, dan Dia juga akan mensukseskan kita punya ni perjalanan kita kan. Okey, kita hanya ada Allah ya. Tak ada tempat lain bergantung, tak ada tempat lain untuk kita bersandar. Okey, tak apalah. Lepas tu banyak cerita, banyak ceramah pula kan. Okey, saya pun okey, satu hari tu nak menjadikan ceritanya, saya dia dah, saya beli tiket kapal terbang, tiket kan. Dia hantar satu, dia waktu tu saya tak ingat Facebook ke Friendster zaman tu kan. Email silap. Dia hantar email. Waktu tu tak ada Facebook, kita silap. Saya WhatsApp pun tak ada lagi waktu tu. Tak silap lah. Lepas tu dia hantar dengan email. Dia cakap kena beli. Waktu tu kena beli benda ni. Kena beli barang-barang ni, ada benda-benda kain tuala ke apa, semua pakaian benda ni kena pakai macam ni. Ada yang dia tulis-tulis tu yang untuk menjadi seorang pelajar di Yaman ni. Senarai tu. Jadi saya tak ada duit tu nak beli tu. Okey, lepas tu caranya macam mana? Saya pun terus tak tahu, tawakal kat diri. Saya duduk satu kedai mak kawan saya itu, kedai Helmi. Kalau Helmi menonton video ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan apa yang dihajati oleh beliau dan berjaya dunia dan akhirat beliau kan. Dan keluarga dia juga. Dia kedai makan dia tu saya pergi, dia akan, mak dan ayah ni selalu belanja makan makan free. Terus tengok muka saya tu dia bagi free. Makan dia apa saja. Di pondok dia waktu tu dia duduk di Kelam ke di mana? Di Kelam lah. Kawasan Kedah ada start juga, tapi dia ada kawasan nama tempat tu kan. Kawasan jalan ke Langgak. Kita apa? Dia ada sebuah restoran macam tepi jalan lah. Biasa je restoran dia. Okey. Saya duduk makan kat situ. Makan. Okey, keluarga Helmi ni dia macam keluarga angkat juga. Dia ada masalah, kadang pergi tidur rumah dia dengan dia kan. Dia pun datang dengan saya di pondok masa zaman belajar di pondok dulu kan. Okey, saya pun pondok digital dulu kan. Okey, saya pun makan di situ. Kebetulan saya pering lah kertas tu untuk yang benda saya nak bawa tu, dan belanja saya nak kena belanja kat sana. Ada saya tulis sikit lah, tapi saya peringkan dalam kertas. Itu je, sekali dengan pering tu, sekali dengan email. Macam lekat sekali email kat atas tu, tu je. Yang tu je, amanah yang Ustaz Rafiq tu bagi, tu je yang saya pering. Okey, tak apa. Lepas tu, saya pun duduk fikir macam mana lah aku ni dapat duit. Nak dapat duit untuk nak pergi Yaman. Okey, satu hari tu, ada kawan saya tu lama, dia nama cikgu, saya tak ingat nama. Husaini, cikgu, saya tak ingat cikgu Husaini cikgu apa, tapi dia sangat baik, masya-Allah, dia kawan saya. Dan kalau dia tengok video ni, saya berterima kasih kepada dia. Dia cakap kat saya, dia kata benda ni semua laluan Allah Subhanahu Wa Taala tolong lah. Lepas tu dia cakap kat saya, dia kata dia tengok saya belakang tu, ni bukan apa Nazir yang belajar di Johor kan, pondok kan. Dia dah habis pondok ni, dia kan pernah ikuti kan. Lepas tu last kali cikgu tu kan, cikgu dia umur tak jauh ke, ada 5 tahun ke atas pada saya, macam abang lah, pangkat abang. Cikgu, saya lupa nama cikgu Saini, lebih kurang macam tu lah. Okey, dia datang, dia tepuk belakang saya, dia cakap, dia dengan isteri dia. Okay, dia cakap, lepas tu saya okey tak apa. Lepas tu dia tepuk, dia kata, nanti dah balik dari, habis belajar balik dari Johor lah. Saya balik. Lepas tu saya nak sambung belajar di Yaman. Lepas tu macam mana pula? Tak, tu yang saya ada tengah pening ni. Ni saya ada, tadi saya perlu beli barang-barang ni untuk saya belajar di Yaman. Lepas tu dia tengok-tengok, ni kena tolong ni. Ni kita kena tolong kawan kita ni. Ni kita kena tolong kawan kita ni. Cikgu tu cakap. Cikgu lepas tu dia kata, tak apa, hantar jangan risau. Dia di situ juga dia buat senarai.
dia ambil kertas kosong dengan saya, dia ambil pen dan kertas kosong, dia tunjuk, dia kata saya pernah kerja direct selling dulu Lepas ni kita buat macam sistem piramid tu. Tak tahu macam mana nak terlibat. Okay, kita pergi rumah datuk-datuk kaya-kaya. Okay, datuk pertama, datuk B, datuk orang kaya-kaya yang ada direct selling di bawah dia punya naungan dia tu. Dia kata alah, tak tahu, hantar dia jumpa saya. Okay, tak apa. Lepas tu dia kata insya-Allah esok kita mula. Okey. Saya pun besoknya tu follow dia. Dia nak pergi rumah datuk pertama. Datuk pertama tu kan. Datuk pertama ni pendekkan cerita kan. Datuk pertama dia bawa cikgu bawa kan. Naik kereta dia kan, naik kereta tak ingat kereta apa Perdana kot, tak silap kereta dia. Okey, naik pergi ke satu taman tu. Tuan datuk tu dia buat pelaburan perdagangan, tak tahu macam perlombongan tu, tak ingat macam mana. Tapi cikgu tu cakap dia tak suka sangat join tu sebab tu ada unsur syubhah lah apa, kita tak tahu. Okay, tak apalah. Lepas tu dia datang, dia rumah dia, terus nak tolong saya untuk nak minta derma macam tu lah, lebih kurang kan. Lepas tu dia pun datang duduk sambil masuk, salam cikgu sini ya, cikgu masuk dia dengan saya. Lepas tu dia sambil rokok. Dia kata, lepas tu dia cakap, cikgu, dia pun cikgu juga dengan kawan tu. Lepas tu dia kata, cikgu, ni kita nak kena tolong ni. Tak pasti datuk ke cikgu tau, lebih kurang tu. Dia datuk kita kena tolong ni. Lepas tu dia kata, tolong apa tu? Dia cakap ni, straight to the point, cerita je. Tak, ni kawan sahabat kita ni, dia nak pergi belajar dekat Yaman. Jadi kita nak tolong dia. Okey, tunggu. Dia masuk rumah terus. Dia masuk rumah, dia keluar satu gulung. Dia tak tengok lagi duit tu ada apa. Satu gulung tu dia bagi saya tak banyak, saya bukan kaya. Dia cakap, cikgu ni saja-saja ada cerita tentang saya pun, saya tak kaya. Dia bagi duit, saya pun ambil bola bukit. Kita pun ada, saya masih minum kopi semua. Salam salam baliklah naik kereta cikgu tu. Kiranya dia nak buat sistem piramid, nak pergi cari minta derma ni untuk semua yang di bawah dia ni, yang dia ada datuk ni, cikgu ni, orang di bawah dia. Okay. Lepas tu cikgu ni banyak berjasa juga saya. Saya pasal permulaan saya nak datang tadi kan, banyak kutip derma untuk saya kan. Okay, tak apa, keluarga tak tahu tu sebab kita pun kadang orang daripada keluarga yang senang. Lepas tu tak apa, dia pun dia kata tengok dalam poket mesti 1,000. Sebab datuk ni kaya jangan risau. Buku. Itulah first time saya dapat duit, tak silap. Ya betul. First time dapat duit 200. Tak ingat. Saya berhenti di cerita dia di sini. Okey, saya berhenti cerita dia di sini. Saya stop dulu sini. Stop sini. Okey. Okey. Saya tertinggal satu kisah cerita. Dulu ingat yang episod sebelum ni, Ustaz Zakir ni, dia waktu tu sebelum Ramadan, dia banyak jadi penceramah mana-mana, ceramah di tempat-tempat mana kan. Okey. Ceramah di tempat-tempat lain. Okey. Saya stop dulu di Cikgu Husaini tadi. Okey. Cerita kita macam cerita filem kan, kita boleh pergi ke plot yang lain kan. Okey, kita ambil ke Ustaz Zakir ni. Saya berhenti kat situ sebab saya tak tulis skrip, jadi saya terkena langsung ingat dalam fikiran saya. Okey, cikgu Ustaz Zakir ni, dia kan, sebab tu bukan first saya dapat duit tu. Saya tak tahu duit tu, nanti saya akan cerita duit tu berapa saya dapat. Okey. Saya pergi dengan Ustaz Zakir dulu. Dia cakap malam ni entah kena ikut anda pergi dekat ceramah. Ceramah di satu masjid. Okey. Saya pun pergilah ikut dia ceramah. Okey, lepas dia ceramah, dulu kan dia pernah nak tolong saya untuk nak cari semua dana daripada cikgu-cikgu sekolah dia, tapi cikgu sekolah tak boleh bagi kat saya sebab mereka bukan macam dapat duit bulanan, macam bukan bulan untuk dapat gaji. Kita tak dapat duit itu, dia pun tak ada duit, 700 dalam bank nak jaga anak bini dia lagi, anak isteri lagi. Jadi tak dapat bagi saya. Jadi cara dia nak pergi umum kat masjid tu untuk bantu saya. Dia pergilah lepas kuliah dia, saya duduk di depan dia,
Satu dia cakap, saya pakai jubah sorban, cuma orang pondok lah. Okay, dia pun cakap kat saya, dia cakap dekat umum. Dia kata ni ada seorang sahabat, ada seorang pelajar dia dulunya dia anak murid saya di apa sekolah agama Arab Tok Keling. Universitas Alamiah Khairiah. Jadi dia ni sekarang ni nak melanjut ke pelajaran di Yaman. Jadi siapa yang ada kemampuan untuk nak membantu dia, bolehlah silalah membantu dia. Satu hari saya pun letaklah duit dekat apa dia kata boleh letak kat sejadah. Kat situ saya pun tunggulah dekat sejadah tu kan. Okey, orang ramai akan bagi duit kat situ. Malam tu dia kata ni dia sekarang ni insya-Allah dia akan melanjutkan pelajaran di Yaman. Waktu tu dia tak kesempatan untuk nak pergi Mesir. Dia cakap tu apa Ustaz Zaki tu cakap tu kan. Kita apalah nak pergi ke Yaman. Dia umum lah kat semua masjid tu kan. Kita apa. Lepas tu semua masjid hari tu saya tak dapat 1 sen pun. 1 sen tak dapat. Tapi bila nak keluar daripada bila nak keluar daripada ada seorang ada dapat duit sikit, tapi duit tu RM200. RM200. Saya kumpul-kumpul ada RM200. RM200 tak silap saya waktu tu, tak silap RM200 ataupun RM300 tak ingat. Lebih kurang 300 ataupun 200. Okey, tu first saya dapat duit tu. Jadi sebelum saya nak keluar dari masjid tu, seorang abang umur sama saya, dia belajar di Sabah, dia kerja di Sabah atau Sarawak. Dia cakap, "Ni awak nak belajar di Yaman belajar di Mesir Bukan, saya nak belajar di Yaman." "Oh, awak yang tadi yang ustaz tu cakap nak belajar di Mesir." "Kan saya nak belajar di Yaman." "Oh, yang kat luar negeri tuan." "Okey, tak apa, ambil nombor telefon." Okey, account bank. Saya pun ada account bank Islam waktu tu bagi dia. Saya pun tak anggap apa-apa, macam kadang-kadang orang ambil nombor akaun kita dah banyak lah, tapi tak pernah masukkan duit untuk kita kan. Ya, macam tu je lah. Dan bagi nombor telefon kat dia. Layan lah dia abang tu. "Terima kasih abang." Alhamdulillah lah, dia kata peluk lah abang. "Saya suka orang muda macam kamu sanggup sama belajar apa semua." Tak apa. Okey. Saya pun waktu tu balik naik kereta dengan Ustaz Zakir tu. Bila naik, Ustaz Zakir kata, "Enter nak pergi Yaman ni, anta ada apa? Tiket ke apa? Lain tak ada lagi." Apa patutnya kena ada ATM bank, kena ada visa, pasport. Baru saya terfikir waktu tu, kata, pergi ni kena pasport. Kena ada pasport. Lepas tu, betul juga nak pergi luar negeri kena ada pasport. Ustaz tu tak cakap kena ada pasport apa kan. Lepas tu, minta nanti dah sampai KLIA, saya pun pergi tak kenal orang. Dia minta pasport, saya tak ada kan. Baru saya teringat, lepas tu Ustaz tu cakap, ni duit yang dapat malam ni 300, 200 tu buat pasport. Betul, saya akan buat pasport. Dia dah kira dalam kereta dengan Ustaz Zakir tu dia tak ambil sen pun, tapi dia pun mungkin ada duit dia yang pihak masjid bagi kan. Kita faham. Saya pun kata esok tu saya terus pergi buat pasport. Ada alhamdulillah tiket kereta terbang ada pasport. Lepas tu esoknya tu saya pergi dengan dia juga di masjid. Waktu tu solat maghrib. Okey, walaupun saya tak dapat banyak di masjid tadi tu, saya tak ingat masjid mana. Masjid tu dekat kawasan Citra ke. Okey, lepas tu di Kedah. Lepas tu tapi saya ada berhubungan baik dengan 2-3 abang-abang di situ. Yang masya-Allah lah, depa ada doa sumbangan lepas pada tu saya 2-3 kali sumbangan dengan orang lah. Yang mana yang saya rahsiakan nama mereka lah. Kan? Masya-Allah, mereka orang baik lah. Dan selepas tu dia kata saya tak ada duit. Nanti saya pergi kampung ayah saya tu, dekat kampung saya, dia cakap saya akan bagi duit itu. Betul dia, saya jumpa saya balik itu, dia bagi duit itu waktu sebelum saya nak berangkat nak ke Yaman. Jadi duit yang saya nak berangkat ni saya simpan elok-elok lah. Tapi waktu tu saya baru dapat 200 untuk nak buat pasport tu lah. Besoknya tu terus saya pergi buat pasport. Alhamdulillah dapat buat pasport. Jadi lepas tu besoknya tu ustaz tu call saya. Dia kata esok lusa tu kita akan pergi solat tarawih. Waktu tu solat tarawih waktu tu Ramadan. Solat tarawih dan kita akan solat tarawih. Lepas tu kita akan sambung, kita akan waktu tu umum macam ni juga. Bila umum tu dekat nak raya waktu tu lah. Lepas tu bila umum kita macam semalam hari tu juga kata ada seorang pelajar untuk nak pergi Tamulun. Tapi hari tu saya tak dapat duit juga. Sebabnya ada seorang ustaz yang imam tarawih itu, dia datang dari Kemuja. Jadi semua duit para jemaah tu dibagi kepada ustaz Kemuja tahfiz ni Quran ni.
Kita pun aliran sama dengan dia. Dia agama juga. Kita ambil bagi agama, kita bagi agama. Dia tahfiz kan. Jadi, kira kita bagi peluang dia, bukan bagi peluang. Kalau buka peluang, orang tak bagi duit kita, orang tak kenal kita, tempat orang kenal pihak orang tahfiz tu lagi. Orang tahfiz tu dah, orang panggil apa? Dah dia 30 hari dia duduk di situ dah. Last kali nak menjadi ceritanya, dah saya tak dapat kat situ kan. Tapi ada seorang dua orang pakcik tu. Dia kata, aku ni nak keluar makan dengan kawan aku ni. Dia kata, ni ada duit RM50. Kawasan-kawasan tu, taman tu, kat taman seorang cikgu pencen, duit banyak lah kalau ikut-ikutnya kan. Lepas tu dia kata, kerana hang nak pergi Yaman, nak ambil RM50 ni. Dia makan dengan kawan ni. Tapi tak apalah, tahu ambil ni, nanti kami boleh makan ni, tak ada, nanti hari lain boleh kami makan. Pakcik, terima kasih banyak pakcik, InsyaAllah buat yang terbaik lah. Kita apa. Tapi saya tak dapat. Lepas tu seorang urus dia masjid tu, macam JK masjid ke, macam Datuk Imam masjid tu, tak ingat. Dia cakap, dia kata, kau tunggu sekejap. Dia kata, aku ada benda penting nak buat. Benda ni semua laluan Allah Ta'ala tunjuk. Kalau kita nak buat benda elok, Allah Ta'ala tunjuk jalan. Saya tak rancang dan saya tak fikir benda ni. Lepas tu dia cakap, dia kata, kamu nak pergi Yaman, anak saya pergi duduk Australia ke mana, tak ingat. Dengan buat doktor. Kita pergi sana, kita kena ada akaun bersama dengan seorang ahli keluarga kita ataupun guru kita. Kalau enter, buat dengan Ustaz Zaki. Waktu tu bincang dengan dia selepas dah orang jamaah balik. Dia, pakcik tu saya ingat nama dia Haji Mahmud. Dia duduk di taman PPNK, macam mana tu, taman di kawasan Lokstar tu ke. Lepas tu dia cakap, betul juga saya fikir. Lepas tu dia kata kena ada nombor telefon. Nombor telefon. Sebab apa dia nak suruh saya gunakan akaun bank yang bersama dengan Ustaz Zaki, ataupun sebab kalau kita ada masalah di Yaman ni, di Malaysia akan detect sebab kita akaun bersama dengan Ustaz Zaki ni. Kira akaun bersama. Waktu tu buka BSN, first time saya buka ni BSN dengan Celcom. Nama Celcom tu dah mati kot bila di Yaman. Tapi Ustaz ni dah akaun bersama dengan dia. Dia bakal bantu saya kalau ada duit masuk. Dia pun tengok ada duit dalam tu. Macam tu lah. Saya akan nampak lah akaun bersama dengan dia dan akaun perseorangan. Bodoh BSN kan. Cara macam tu, idea yang dibagikan Tok Imam tu, walaupun dia tak bagi duit. Tapi selepas ada sikit, dia Tok Imam ni, setiap bulan dia akan bagi RM100. Dengan RM100 dia, saya simpan tak pernah makan. Saya boleh buat haji kat Yaman pada masa ketika saya pelajar tu. Dan ada duit-duit daripada orang masuk, cukup dengan $200. Saya bayar duit tu. Ada duit domah daripada orang lain sikit, saya simpan dalam tu. Ada makcik mana tak tahu kau ada orang panggil pakcik-pakcik ke, ada siapa yang kenal saya, penuh masukkan dalam akaun tu. Saya simpan sampai saya boleh buat haji dekat Yaman pada 2014. Saya nak begitu lah. Alhamdulillah, syukur lah. Saya pergi dengan rumah pelajar, sedut di sana lah setelah pada tu kan. Okey, pakcik tu kata, oh betul juga lah. Saya dapat dua ilmu. Yang pertamanya pasport dah, kat bank dengan nombor telefon tu kan. Sebab tu dapat tag number, tapi ustaz tu dah bantu. Kita apa. Jadi saya tak ada adik-adik. Saya tengok ustaz tu, Ustaz Zakir tu dengan saya. Okey, Alhamdulillah waktu tu saya dapat. Dan Ustaz Zakir tu tak boleh lah nak bawa saya pergi ke umum di masjid-masjid. Sebab waktu tu dekat dengan raya, semua orang cuti untuk tarawih-tarawih ni. Tak ada job untuk ceramah. Untuk ni tak ada. Stop di situ. Jadi duit saya pun hanya terbatas di situ. Ada sikit saya tawarkan. Saya tak ada duit belanja untuk nak duduk sana. Saya tak ada duit belanja. Okey, ni saya nak sambung balik hak saya duduk termenung di kedai makan Helmi yang kawan saya tu. Tiba dia pergi jumpa datuk-datuk semua tu kan. Satu yang kesinambungan yang Allah Ta'ala bantu saya. Lepas tu saya pergi tempat kedua, nama dia Abang Anwar, dia duduk di kawasan Tanduk, dia ada hotel semua sendiri. Lepas tu waktu tu tengah dia baiki, dia tengah buat kayu sebab dia ni hotel, dia buat sendiri. Lepas tu dia ni turun padang, dia tokek, dia turun padang. So dia bawa saya, dia terus straight depan. Dia tanya ke sahabat saya ni, dia nak mengaji di Yaman, minta tolong dia. Dia relax, dia tunggu sekejap. Dia masuk rumah dia. Dia keluar waktu tu duduk dalam kereta. Dah ambil, dia suar dalam kereta tu ambil saya waktu tu naik kereta dia. Abang tu saya ambil telefon semua. Saya ambil telefon siapa yang bagi fikir ke banyak, saya tak peduli. Saya simpan, saya boleh bantu saya
Memang saya tak semua orang akan bantu sentiasa. Mereka pun takkan nak bagi sentiasa kan. Kali tu ke macam tu kadang-kadang. Kadang pendengar ni dia takkan bagi sentiasa. Dia kadang bagi sekali tu dah cukup kan. Tapi abang tu memang relax lah cara dia. Memang lepas tu dia bagi. Saya tengok dalam kereta 1,000 dia bagi. Dia bagi memang ikhlas betul tengok cara dia. Okey, hak yang apa Datuk tadi tu, dia bagi 200. Lepas tu cikgu sebelum tu sebelum saya cerita tuan, cikgu lah yang isap rokok semua tuan. Cikgu tu apa cikgu tu dia cakap, "Ish, saya tak sangka Datuk tu boleh bagi banyak ni. Patutnya dia akan bagi 1,000 sebab dengan kekayaan dia, kereta Mercedes dia apa semua, kereta Audi apa semua duduk depan kan. Tak sangka dia bagi duit macam tu." Macam tu lah. Last sekali kita tak apa, alhamdulillah, syukur tu Allah Akbar entah no. Sebab entah tak pernah dapat duit sampai macam ni no. Antara bersyukur cikgu tu cakap tak ni dah alhamdulillah saya seronok lah. Walaupun dia bagi sikit saya bersyukur saya tak pernah ada duit macam ni kan. Saya ada RM20 sebelum ni kan. Dia kata lepas tu tak apa. Okay. Saya pun saya pun terus pergi ikut follow dia. Pergi ke tempat ada orang bagi, ada tak bagi panjang kisah dia, ada pergi JKR punya tempat. Lepas tu bila naik tu dia terlampau hebat sangat kat tempat pejabat JKR tu. Tapi nak jumpa bos dalam tu dia tak bagi saya masuk sebabnya security dia tu cakap, sales hall tu dia cakap, secretary macam nak tu. Dia kata kamu kena ada CJ untuk macam penerimaan universiti di negara Yaman. Sebab saya nak masuk sini macam institusi je. Dia pun bukannya tempat hebat sangat pun. Tempat macam pengajian ni lah dengan kitab ataupun dalam sofa macam tu kan. Tak ada macam diterima untuk macam universiti yang dibagi kita punya ni. Macam tu. Sebab macam tu lah cerita dia. Bukan diterima tawaran. Kita tak terima, kita nak pergi kat sana baru nak settle semua ni. Okey. Jadi saya tak ada kelulusan tu. Okay, dia tak boleh bagi lah. Lepas tu terus Datuk tu call saya. Dia kata, kamu tadi jumpa saya. Dia ikut prosedur lah tu. Saya tak boleh nak jumpa tu. Saya tunggu sini lah. Waktu saya nak pergi jumpa pejabat dia tu, saya pergi jumpa cari pejabat dia tu punya susah. Pasal cari orang. Ada seorang abang tu duduk tengah suruh rambut orang smart pakai baju macam kemeja. So dia kata nak cari siapa nak buat apa? Nak pergi minta nama. So, kamu nak buat apa? Saya nak pergi belajar di Yaman. Sekejap dia masuk rumah. Saya pun mengajar Mesir dulu. Dia mengajar Mesir. Nah, duit sikit. Dia bagi RM100 lah apa. Alhamdulillah. Terima kasih lah bang. Saya tak kena cepat no. Saya sibuk. Okay, tak apa-apa. Dia pun terima kasih peluk dia apa. Dia tengah siram buka rumah. Tak apa, saya pergi jumpa tu. Lain kali Hak Datuk tu dah saya dah lewat lah untuk saya nak berangkat. Waktu saya dah sempit waktu tu untuk nak berangkat Yaman. Sebab saya ada deal dengan yang ustaz tu, ada bawa rombongan untuk pelajar. Ini saya salah seorang masuk dalam rombongan dia. Salah seorang dan tak tahu apa masuk dalam rombongan dia tu. Dia bawa 20 orang, saya seorang dalam tu. Lepas tu tak apa. Nak jadi pendekkan cerita dia. Saya pun dia Datuk tu call. Dia kata ni macam ni lah. Berapa nama ikon? Dia terus bagi duit 1,000 je lah. Sampai saya tahu okey dah berapa ribu lah dalam akaun bank. Saya berasa sedap lah untuk saya nak duduk sana nanti. Duduk kat Yaman untuk belajar. Okey. Alhamdulillah. Kiranya saya nak ingat lah. Apa lagi saya buat lepas tu ada yang kata abang tadi, Abang Anwar yang buat lepas tu ada lah abang mana tau, abang Anwar Santan. Dia panggil saya minum, mana dia bagi duit RM50. Dia bagi lah. So dia duit zakat padi dia kat saya untuk saya nak berangkat pergi RM500 apa banyak saya simpan duit tu. Lepas tu saya pergi jumpa lagi abang hotel tu. Dia kata dia nak bawa pergi saya ke tempat tok guru mengaji Quran dia tadi kat kawasan tu ada orang tua-tua. Saya ceramah sikit itu, cakap sepatah dua kata untuk saya nasihat, bukan saya hebat banget pun, untuk orang baca Quran kan. Kita baca Quran benda ni kalamullah pandai-pandai tu lah. Lepas tu ada orang bagi duit sikit RM50 tu sampai tok guru Quran tu hebat tu kan, Ustaz Din tu ingat dia terus bagi syal dia kat saya. Saya pun dia kata saya tak pandai jadi murid dia, tapi saya pergi ceramah tempat dia bercakap aku tu lah dalam rumah dia. Dia tak ambil duit untuk dia ajak orang Quran. Lepas tu dia terus bagi. Saya tak ada apa nak bagi kat kamu. Ni syal ni lah. Dia bagi kat saya. Allah, saya sedih ingat syal dia warna koko. Saya bawa ke Yaman. Tak ada duit nak bagi kat dia. Dia tak ada duit nak bagi kat saya. Dia cakap, okey. Lepas tu pendekkan cerita dia. Saya nak ke Kuala Lumpur. Saya satu kampung hantar saya dengan bah. Mereka tak ada duit nak bagi. Yang ada 2-3 orang bagi. Saya simpan duit tu elok-elok.
dalam bukit, ada dalam bank, bank simpan, akaun bank. Mau clear lah, saya nak berangkat memang betul-betul nak ngaji ni. Umur saya waktu tu 28. Kita dah bagi tahu kat semua yang nak berangkat lah. So kita tok guru sebegitu ke kawan sebegitu habis semua ada buat macam-macam Yasin sikit kat rumah abang Harun tu, saya tu tak ingat lah. Sikit okey tak apa. Macam tu lebih kurang. Tu betul lah. Lepas tu lah kali minta maaf, salam, minta maaf, nangis lah semua orang kampung. Dengan dalam kampung tu saya seorang biar tak pergi ngaji Yaman kan. Jadi ada 2-3 orang kampung main jumpa mai ngaji lah duduk rumah abang Kirun. Rumah dia kata ngaji lama sikit, dia tahu tu saya memang saya duduk kat Yaman kan. Orang lain suka balik sini balik. Saya balik, saya tak ada duit untuk nak main balik lah. Jadi saya tak macam orang lain lah, tak balik cuti, tak balik puasa. Kalau ada duit saya pergi Mekah buat umrah. Betul lah. Tu kalau orang lain, saya main dengan satu segunung harapan orang kampung, segunung harapan keluarga, gunung harapan orang mengharapkan kejayaan dia. Jadi saya nak balik dengan kejayaan tu lah. Tu lah kan. Tapi tak tahu nak jadi kejayaan ke tak kan. Tapi saya akan usaha insyaAllah kan. Okey, tak apa ni perjalanan masih panjang ni kan. Okey, lepas tu saya pun terus orang panggil apa, sampai sekarang saya tak balik di Malaysia cerita dia. Okey, tak apalah. Saya pun terus pergi ke Kuala Lumpur daripada hantar di bas waktu tu. Ramai kampung waktu tu tak ada nak ambil gambar, handphone pun tak hebat. Kita pun naik bas ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tak ada orang. Kita lah seorang-seorang duduk situ termenung tengok kawan-kawan lain, ada mak ayah main. Kita tak ada mak ayah main. Kau tak ada siapa nak main waktu tu kan. Kat Kuala Lumpur kita tak apa lagi. Tak siapa apa nak kan jauh tempat kan. Tak tahu duduk mana. Lepas tu ada seorang kawan saya mesej dia, saya kata Hamai aku tak ada kawan, tak ada keluarga, dia tu sepupu kawan. Nama dia Zul, panggil dia Jun Zulkifli, anak Pak Alang, Pak Alang Mansur. Okay, duduk kampung dekat jiran 3 rumah, sepupu dia pun main dengan 3 orang kawan. Hampa lah kawan aku tu. Ada gambar dia bagi, saya pun tak sempat nak buat ni sebab dalam YouTube ni saya terus hantar lah. Sebab saya tak cakap banyak lah, saya tak malah edit. Okey, dia lah dia kata gambar ni kita akan tengok balik satu hari nanti, macam tu lah. Okay, tak apalah, saya pun peluk naik lah flight dengan mereka semua. Waktu tu flight Yaman ni sampai kat negara Yaman, Alhamdulillah lah. Lepas tu saya duduk kat negara Yaman. Saya pun bila duduk baru masuk, saya tak dapat masuk dalam room sofa sebab penuh, sebab tarim pun penuh. Saya tak mau fikir panjang. Saya akan sampai jumpa institut pengajian mana pun saya akan terus ngaji. Kalau tengok okey, ngaji. Lepas tu Ustaz Rafiq ni dia bawa pergi satu tempat, nama dia nama institut pengajian tu Ma'had Ribat Fatah Hurairah, jauh daripada Kota Tarim. Itu dah 4 jam perjalanan tu, 3 jam perjalanan, jauh lah. Di situ best lah mengaji ke dia sebab jauh daripada bandar. Jadi tempat tu terpencil banyak orang Arab. Kira kita susah lah nak keluar, macam pondok sikit lah, susah nak pergi tempat jauh. Tuan guru pun takkan bagi kan. Habib tu nama Habib Muhammad Soleh Al-Atos, tuan guru saya yang saya hormati mereka. Dia pun orang hebat. Orang hebat, insyaAllah ulama alim di Kota Tarim juga, di Hadramaut Yaman juga. Saya bukan belajar pada mulanya di Darul Musaffah, sekarangnya di Darul Musaffah, tapi dulunya pada 6 tahun lepas saya belajar di tempat dia. Jadi saya dapat di situ 2 tahun setengah. 2 tahun setengah saya dapat di situ. Okay, 2 tahun setengah. Okay, lepas tu saya sambung pelajaran di Yaman. 2 tahun setengah di situ. Lepas tu saya sambung pelajaran saya di Tarim. Bila di Tarim ni saya masuk di dalam Musaffah banyak. Saya ambil qiraat, saya ambil talaqi luar juga, dan sekarang ni saya ambil di dalam Musaffah. Okey, daripada 2012 tu kiranya ni 2021, dalam beberapa tahun kan. Jadinya saya tak balik lagi lah, Alhamdulillah. Dan mungkin orang panggil apa, ni lah episod yang terakhir yang saya buat video sebagai video penutup. Minta maaf panjang sikit dia punya video ni, dan saya minta maaf kalau saya tersilap cakap dari episod pertama sampai episod sekarang. Dan insyaAllah pada adik-adik yang tengok video ni, pada untuk menjadi sumber inspirasi sejauh mana cerita yang kita nak, anda boleh mengipar jadi lebih daripada saya kan. Kejam betul-betul lah cerita tu. Kejayaan semanis madu memerlukan pengorbanan sepahit empedu.
kita nak kejayaan tu kan, kena sepahit yang berdua kita usahakan kan. Begitu lah. Saya pun bukannya orang pandai sangat, bukannya orang hebat sangat mengaji. Kadang slow juga, otak slow. Okay. Lepas tu apa, kita tak dihidangkan dengan kapet merah selalu. Kita nak duduk, kalau kejayaan tu tak main dengan kapet merah, kita kena pergi apa, jalan atas kapet merah kan. Tak. Dengan susah payah. Ulama-ulama dulu susah payah nak jadi seorang ulama. Dan sekarang ni siapa yang menonton video saya ni, apa sekalipun bidang yang dia terokai, apa kalau betul nak mendalami benda tu, buatlah yang sebaik mungkin. InsyaAllah apa orang panggil apa, Allah Ta'ala ni tak akan mengecewakan kan. InsyaAllah kita banyak berdoa. Betul lah. Okay. Terima kasih lah kerana menonton video ni sampai habis, dan episod ni kamu semua ikut episod sampai habis. InsyaAllah di lain ni saya akan buat konten ilmiah ataupun apa-apa. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe butang merah. Dan saya minta maaf seandainya siapa yang menonton ni ada terguris ataupun saya ada kata-kata yang tak senang, dan anda tengok saya, dia ni apa macam tak betul ya, macam betul ke dia ni duk ngaji alim lah, jadi alim betul lah. Dak ni saya sebagai saya sedikit secebis liku-liku kehidupan yang saya lalui, dan saya pernah lalui. Ada ulama-ulama yang ni yang saya pernah terdamai dengan mereka, macam kejap saya pernah bersalam, cium tangan apa semua, ambil berkat mereka. Laluan-laluan tu lah. Banyak lagi yang saya tak dapat nak ceritakan dalam ni kan, terlampau panjang. Saya buat penutup ni. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'afu minkum, minta maaf sangat-sangat. Assalamualaikum. Okay.